apa itu sukan? Adakah sukan berkaitan dengan keluarga Malaysia? Bolehkah sukan menyatukan rakyat? Pentingkah sukan untuk sesebuah negara? Itulah tujuan kita beradivisi kawan-kawan. Betul itu Kecil, kami ahli Kumpulan 14 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Sukan Menyatukan Rakyat Malaysia. Selamat sejahtera kepada Dr. Jaziza serta rakan-rakan sekalian. Saya Adeline, selaku Ketua Kumpulan 14, akan memulakan pembintangan untuk kajian ini. Konsep keluarga Malaysia adalah berteraskan keterangkuman kebersamaan serta kesyukuran. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Konsep ini telah diketengahkan kerana keluarga merupakan antara orang yang paling rapat dalam diri setiap individu. Kelainan dari segi kaum, budaya serta agama tidak akan mewujudkan jurang antara rakyat kerana perasaan kasih sayang yang wujud dalam sebuah hubungan kekeluargaan. Secara tidak sedar, perasaan kasih sayang itu akan mewujudkan nilai perpaduan dalam diri rakyat. Keluarga didefinisikan sebagai kaum, saudara mara, kaum kerabat serta sanak saudara. Keluarga merupakan tunjang utama dalam pembentukan identiti dan sifat seseorang itu. Manakala perpaduan pula bermaksud penggabungan. Penggabungan boleh dijelaskan sebagai penyatuan rakyat Malaysia sebagai satu entiti dan bangsa yang sama di bawah satu negara. Sukan pula bermaksud segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga yang dilakukan sebagai acara hiburan. Sukan dibahagikan kepada 4 jenis sukan yang berbeza iaitu sukan individu, berpasangan, sukan berkumpulan serta sukan lasak. Penyataan masalah bagi kajian ini dilakukan adalah untuk melihat kepentingan kefahaman dalam diri masyarakat apabila semangat kesukanan diperkukuhkan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi membentuk sebuah keluarga. Kami memilih tajuk sukan menyatukan rakyat Malaysia kerana sukan merupakan satu sektor yang telah dijejaskan akibat pandemik COVID-19. Kefahaman tentang sukan kepada masyarakat amat penting kerana dapat menyatukan masyarakat. Menurut pandangan bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Syarif Syed Abdul Rahman, beliau menyatakan bahawa apabila sukan dapat menyatukan rakyat, kita akan dapat menghapuskan tembok politik perkauman dan agama. Antara punca sukan kurang diminati dan diberi sambutan adalah kerana sikap masyarakat yang materialistik. Masyarakat Malaysia kini terlalu obses dengan kekayaan. Ini menyebabkan mereka lupa tanggungjawab mereka sebagai seorang rakyat Malaysia. Selain itu, sesetengah bahagian masyarakat Malaysia mempunyai perspektif aktiviti sukan adalah pembaziran masa. Sikap ini dilahirkan kerana kemalasan diri sendiri dan tiada tujuan untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Sikap masyarakat seperti ini akan menjejaskan kesihatan diri sendiri dan meningkatkan kadar obesiti negara. Akhir sekali, punca sukan kurang diminati oleh masyarakat Malaysia adalah ketiadaan dan kekurangan tempat yang sesuai untuk melakukan aktiviti sukan. Punca ini disebabkan kerana kawasan perumahan yang dibina tanpa mempunyai kawasan rekreasi kepada masyarakat. Oleh itu, sukan merupakan satu sektor yang dapat menyatukan rakyat Malaysia sebagai keluarga Malaysia. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana sukan dapat menyatukan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana masih ramai lagi yang tidak tahu bahawa sukan merupakan antara alat perpaduan kaum. Objektif bagi kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman kepada masyarakat akan kepentingan sukan dalam melahirkan rakyat Malaysia sebagai satu keluarga. Selain itu adalah untuk menghapuskan sifat dan perasaan syakwa sangka dalam kalangan rakyat Malaysia melalui sukan. Di samping itu adalah untuk mewujudkan perasaan kekitaan dan memuput nilai kasih sayang sebagai keluarga Malaysia kepada seluruh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kajian lepas amat penting untuk mendapatkan pengetahuan asas tentang sukan. Kajian lepas akan membantu untuk menghasilkan idea baru dalam menambah baik cara penyatuan rakyat Malaysia yang boleh memberikan manfaat kepada manusia dan negara. Pada tahun 1983, sukan di Malaysia dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada masa itu. Tujuan cadangan ini adalah untuk memberikan sambutan kepada sukan pada peringkat kebangsaan. Penglibatan sukan dalam peringkat kebangsaan akan membantu mengalahkan lebih banyak remaja untuk menyertai diri dalam sukan dan ini akan mempertingkatkan imej negara di pentas dunia dan juga dapat meningkatkan prestasi pelatih. Sukan juga akan mengalahkan pembinaan serta menaik taraf infrastruktur yang sedia ada di peringkat negeri dan negara serta memupul semangat kekitaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada mulanya, peringkat pertama dicadangkan untuk diadakan pada tahun 1985 adalah terdiri daripada 6 sukan iaitu tenis, pingpong, lumba basikal, olahraga dan bola tampar. Majlis Sukan Negara Malaysia menganjurkan pertandingan sukan setiap 2 tahun berselang-seli dengan Sukan Asia Tenggara pada tahun 1986 dan berikutnya. Sukan ini dianjurkan kerana Majlis Sukan Negara menerima banyak cadangan daripada orang awam untuk melibatkan lebih banyak pertandingan. Mulai 19 April 1986 hingga 26 April 1986, Sukan Malaysia pertama diadakan di Kuala Lumpur dengan penyertaan 3,849 ahli sukan dari semua negeri Malaysia, wilayah persekutuan, Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia.
Dalam penyelidikan ini, reka bentuk kajian yang digunakan ialah kajian tinjauan. Kaedah kajian ini merupakan kaedah tafsiran dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpul melalui kaedah soal selidik. Data-data yang diperolehi daripada sampel rawa ini telah dianalisis dan disembahkan dengan statistik berialan. Keputusan ujian-ujian statistik telah memberikan kesimpulan terhadap ciri-ciri populasi yang dikaji. 50 orang awam dipilih secara rawak sebagai responden kajian ini. Dalam kajian ini, Google Form digunakan untuk mendapatkan maklumat primer. Kaedah permatian pula digunakan untuk maklumat sekunder. Borang tersebut terbahagi kepada 4 bahagian iaitu demografi responden, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Perbincangan melibatkan perkara-perkara seperti mengenal pasti masalah, tajuk dan objektif kajian. Selain itu, perbincangan juga melibatkan proses pengumpulan maklumat berkaitan masalah yang telah dibincangkan. Nama saya Ku Wei daripada kumpulan 14. Saya akan menjelaskan bahagian perbincangan tentang meningkatkan kefahaman kepada masyarakat akan kepentingan sukan dalam melahirkan rakyat Malaysia sebagai satu keluarga. Berdasarkan soal selidik yang kami kaji, kami mendapati bahawa majoriti responden iaitu 49 orang responden daripada 50 orang responden yang bersetuju bahawa kepentingan sukan dapat meningkatkan integrasi nasional dan dapat memupuk setiap kawan dalam diri masyarakat. Pertama sekali, kepentingan sukan dalam melahirkan rakyat Malaysia sebagai satu keluarga adalah dapat memupuk setiap kawan dalam diri masyarakat. Hal ini kerana sukan dapat melahirkan semangat memuafakatan dalam pasukan masing-masing. Mereka akan berganding bahu dan menyelesaikan pertandingan tanpa mengira kaum. Selain itu, kepentingan sukan yang seterusnya adalah dapat meningkatkan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat. Hal ini terjadi kerana pasukan sukan adalah terdiri dalam kaum yang berlainan. Contohnya, mereka akan memberi sokongan moral kepada pasukan masing-masing tanpa mengira kaum. Di samping itu, kepentingan sukan juga dapat menyemarakkan semangat patriotisme. Hal ini kerana mereka akan bersemangat untuk memenangi sesuatu pertandingan untuk mengharumkan imej negara. Contohnya, mereka akan menyanyi lagu negaraku bersama-sama selepas sesuatu pertandingan dimenangi oleh mereka. Seterusnya, melalui sukan, sentimen perkauman juga dapat dikurangkan. Hal ini adalah kerana sukan dapat memudahkan interaksi antara orang yang berbeza latar belakang budaya. Dalam aktiviti sukan, menang atau kalah bukan isunya. Bagi mereka, kemenangan dan kekalahan adalah dirasai bersama. Akhir sekali, kepentingan sukan juga dapat menumpuh sikap bertolak ansur dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana sesetengah aktiviti sukan memerlukan kerjasama dalam pasukan masing-masing. Jadi, mereka hendaklah bersikap tolak ansur dalam pasukan masing-masing. Kesimpulannya, sukan telah menjadi salah satu ejen dalam membantu padukan masyarakat sebagai satu keluarga tanpa mengira kaum, bangsa dan warna kulit. Setakat sini sahaja pembentangan daripada saya, dan bahagian seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya iaitu Loh Pei Chun. Nama saya Loh Pei Chun dan matrik nombor saya adalah 285766. Seterusnya ialah sukan dapat menghapuskan sifat dan perasaan syak sangka dalam kalangan rakyat Malaysia. Berdasarkan graf tersebut, terdapat 45 orang setuju bahawa mereka akan menonton secara langsung perlawanan sukan bersama rakan yang berlainan kaum. Melalui perkara ini, mereka boleh berkongsi pandangan dan perasaan tentang sukan sahaja. Apabila berlakunya kemenangan antara negara kita, audiens juga akan bersorak bersama-sama tanpa mengira kaum mereka. Seterusnya, terdapat 47 orang setuju bahawa mereka berasa bangga apabila rakan yang berlainan kaum telah dipilih sebagai pemain terbaik dalam pasukan. Mereka tidak akan berasa cemburu dan marah terhadap kebolehan rakan tersebut kerana bersikap hemat tinggi dan rasional. Selain itu, hampir semua orang setuju bahawa kemenangan pasukan Malaysia perlu diraihkan oleh semua rakyat Malaysia walaupun terdiri daripada berbilang kaum. Mereka akan berasa bangga terhadap atlet negara kita dan mengubahkan prasangka terhadap bangsa lain melalui perkara ini. Kerana mengetahui kegigihan dan kesungguhan pasukan yang terdiri daripada berbilang kaum, di samping itu terdapat 37 orang setuju bahawa satu bahasa yang sama perlu digunakan dalam sorakan untuk menyokong pasukan Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan di negara kita. Jadi, bahasa Melayu perlu digunakan secara luas dalam kalangan masyarakat agar komunikasi yang berkesan dapat dibentuk untuk mengeratkan salah faham antara kaum-kaum. Yang akhirnya, terdapat 46 orang setuju bahawa semasa longan azam, jurulatih yang berlainan agama perlu memberhentikan latihan sebagai tanda menghormati azam yang diraungkan. Kerana menghormati terhadap agama lain sangat penting untuk menghapuskan sifat syak sangka dalam kalangan masyarakat. Setiap bangsa menganut agama yang lain dan setiap agama mempunyai kepercayaan dan pantang larang yang masing-masing. Jadi, semua rakyat perlu mengamalkan sifat tolak ansur dan toleransi terhadap agama lain agar menghapuskan sifat syak sangka dalam kalangan Malaysia. Assalamualaikum, saya Adlia daripada kumpulan 14. Seterusnya saya akan membincangkan dan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kajian perbincangan kami yang ketiga, iaitu perasaan kekitaan dan nilai kasih sayang dapat dipupuk melalui kegiatan sukan. Melalui kajian soal sintek yang telah kami jalankan, kami telah
dapat membuktikan bahawa sukan merupakan salah satu instrumen yang penting yang dapat membantu masyarakat kita bersatu padu. Memandangkan masyarakat kita terdiri daripada berbagai kaum, etnik, bangsa dan agama, perkara tersebut tidaklah menjadi kekanan kepada masyarakat kita untuk bersatu padu. Berdasarkan kajian soal sikit yang telah kami jalankan, kami dapati bahawa perasaan kekitaan dapat dipupuk melalui kegiatan sukan. Hal ini dapat dibuktikan kerana masyarakat dapat bergaul antara satu sama lain, terutamanya para atlet yang terlibat dalam kegiatan sukan. Melalui kegiatan sukan, para atlet akan bertemu dengan pelbagai kaum tidak kira sama ada dalam pasukan sendiri maupun pasukan lawan. Sebagai contoh, mereka akan saling bergaul antara satu sama lain, tidak kira bangsa, agama maupun etnik dan agama. Apabila mereka bergaul sesama ahli pasukan, mereka akan lebih mengenali dan memahami ahli pasukan mereka. Tambahan pula, mereka juga akan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Mereka telah bergaul antara satu sama lain dan telah mengenali ahli pasukan mereka. Mereka juga dapat menambah ilmu pengetahuan, iaitu dapat mengenali budaya, pertuturan dan sikap ahli pasukan mereka yang berlainan kaum. Hal ini dapat mengelakkan risiko daripada mereka bersikap salah faham dan masalah syak wasaka dalam sesebuah pasukan. Seterusnya, sukan juga dapat menimbulkan persefahaman antara kaum. Kegiatan sukan boleh menimbulkan sikap persefahaman dalam masyarakat kita, terutamanya para atlet negara kita. Dalam kegiatan sukan, sikap diskriminasi terhadap kaum lain tidak dibenarkan. Malah, negara kita memberi dan membuka banyak peluang kepada semua masyarakat tanpa mengira kaum untuk terlibat dalam kegiatan sukan. Kegiatan sukan juga mampu mencorakkan jiwa bangsa yang bersatu padu untuk mengharumkan nama negara. Buktinya, seseorang yang mempunyai jiwa bangsa yang bersatu padu untuk mengharumkan nama negara seperti para atlet negara kita yang sentiasa bersemangat dan tidak berputus asa untuk mengharumkan nama negara yang tercinta. Para atlet sentiasa bekerjasama untuk mengharumkan nama negara melalui kegiatan sukan. Atlet yang mewakili negara kita ini terdiri daripada berbagai kaum dan bangsa yang akan saling bekerjasama dan mempunyai matlamat yang sama untuk membanggakan negara. Kegiatan sukan juga mampu memupuk semangat kebersamaan dalam menyokong para atlet negara kita. Semangat ini akan timbul apabila mereka mempunyai semangat yang sama untuk menyokong para atlet negara. Semangat ini akan meningkatkan motivasi atlet negara kita untuk berjuang bagi merangkul kejayaan dalam kegiatan sukan yang mereka ceburi. Para penyokong merupakan sumber semangat kepada para atlet negara dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk meraih kemenangan sukan yang membawa nama negara kita. Walaupun berbeza kaum, etnik dan agama ketika menyokong atlet Malaysia, masyarakat kita tetap bersama tanpa mengira ke semua aspek tersebut. Jadi, terbuktilah sukan ini merupakan satu instrumen atau alat perpaduan untuk menyatukan perpaduan Malaysia dan juga akan membentuk satu keluarga Malaysia. Kesimpulan bagi kajian ini telah dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertamanya ialah manfaat. Manfaat sukan bagi individu adalah kemahiran memimpin dapat ditingkatkan dalam diri seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi sukan berkumpulan, kapten ataupun ketua pasukan amat diperlukan. Yang kedua pula, bagi masyarakat, nilai perpaduan dapat ditingkatkan. Dalam kalangan atlet, semangat kerjasama antara atlet yang bermain sukan kumpulan seperti bola sepak dan hoki adalah sangat penting. Bagi penyokong pula, wujud semangat cinta akan negara apabila pasukan negara disokong beramai-ramai menggunakan satu bahasa yang sama. Bagi negara pula, hubungan diplomatik dapat ditingkatkan kerana kebiasaannya negara luar akan menjemput atau datang ke Malaysia bagi mendapatkan khidmat kejurulatihan. Seterusnya ialah bahagian cadangan. Pihak kerajaan perlulah menaik taraf dan menambah alatan sukan di tempat awam agar masyarakat lebih tertarik untuk bersukan dan dapat melatih masyarakat itu sendiri menggunakan alatan yang betul semasa bersukan bagi mengelakkan kecederaan. Ibu bapa pula perlulah menerapkan kepentingan bersukan dalam diri anak mereka sejak kecil lagi dengan membawa anak mereka beriadah bersama-sama serta menyokong anak mereka yang terlibat dalam aktiviti sukan di sekolah dan bukan akademik sahaja semata-mata. Bagi institusi pendidikan pula, mereka perlulah memberikan peluang kepada para pelajar untuk mencuba sukan yang berbeza serta menghantar penyertaan sukan agar bakat yang ada pada diri pelajar tersebut dapat dicungkil dan diasah. Beberapa pengetahuan telah berjaya diperolehi oleh para pengkaji melalui kajian ini. Antaranya ialah para pengkaji mendapat ilmu tentang cara yang betul untuk menulis penulisan akademik. Selain itu, para pengkaji dapat tahu tentang kepentingan sukan kepada individu, masyarakat serta negara. Di samping itu, para pengkaji dapat menghayati konsep keluarga Malaysia dengan lebih baik. Para pengkaji amat berharap agar kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengkaji seterusnya. Selain itu, para pengkaji juga harap agar kajian ini mampu untuk membuka mata rakyat Malaysia tentang kepentingan sukan dalam menyatukan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga Malaysia. Itu sahaja daripada para pengkaji. Sekian, terima kasih.